apa yang kita bincangkan sejak Jumaat lepas ya. So, kita ulang kaji sikit apa yang kita dah cover. Kita dah cover mengenai apa yang dimaksudkan dengan trend, iaitu satu pergerakan yang mempunyai siri pergerakan. Kata kunci kat sini adalah siri. Siri ya. Masalahnya bila anda menggunakan satu time frame untuk define siri. Now, apa maksud saya? Low, high, higher low, higher high. Okey. Ini berapa siri? Dan ramainya akan mencari correction ini untuk nak ikut balik market. Dan ini sebagai zone dia. I'm not referring kepada any teknik, tapi I'm talking about general. Ini yang kita gelar sebagai RBS SBR kalau ke bawah. Betul? Ini adalah lazim. Tetapi kalau kita lihat definisi siri dalam yang paling basic asas, iaitu kepada principle of Dow theory, bila kita kata ini memang betul, satu fractal, inilah di mana Elliott wave menjelaskan mengenai pecahan subwave, pecahan subwave di sini. Hey Siri. Jadi siri kat situ adalah apabila kita ada, ini masalahnya. Bila anda cuma melihat satu time frame. Low, high, higher low, higher high, correction masuk. Sebab ini higher low. Itu lazim. Dan apa yang ramai buat, dia pergi layer selagi bawah ni. Kalau pergi bawah ni cut loss. Aduh. Janganlah. Kan? Okey. Saya tak merujuk kepada mana-mana teknik. Saya cuma bercakap mengenai general. Okey. Kalau kita nak katakan satu siri, anda boleh gunakan apa-apa time frame, tak kisah. Satu siri maksudnya at least 2 time frame di mana trend berlaku. Faham? 1, 2, lepas tu kita ada dalam fraktal ataupun pecahan yang lebih kecil berlaku trend, breakout, melakukan higher high. Itu lazim Pian. Itu lazim. Di mana kita ada low, high, higher low, dan internal dia selagi dia tidak mencecah 100%. Maksudnya movement tu tak lengkap. Tak lengkap lagi. Maksudnya movement tu tak lengkap lagi. Dan breakout ini hendaklah dalam siri motif. 5, 9, 13, tambah 4, jumlah lekuk dia. Low, high, higher low, higher high, jumlah benda tu adalah 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Dan dia tak lengkap lagi. Kunci pertama dia tak lengkap lagi. Dan berlaku correction dalam struktur, nak ambil biru mata ni tak nampak. 1, 2, 3. The idea is movement ini adalah sama dengan ini. Alah. 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Itu idea dia. Ingat, dalam satu struktur motif macam brokoli, ada kecil lagi.
Yang itu sebab dia ada trend, sebab itu ini extend, panjang. Itu idea dia. Sebab itu anda akan nampak kumpulan momentum dia akan berlainan. Itu sebab dia. Tak apa. Okey. Bila ini berlaku, boleh tak masuk? Tak. Anda akan tengok kepada yang lebih kecil lah pula. 1, 2, 3, 4, 5 break. Break lagi. Sama ada dia break yang ini, dia break yang ini, ataupun kalau yang pertama ni tak break, yang second ni break. Maksud dia macam ni 1, 2, lepas tu biru ni naik ke atas tapi dia tak break. 1, 2, 3, 4, 5 tak break. Turun balik 1, 2, 3. Yang merah ni break. Tapi dia kena break yang besar. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break yang besar ni. Pada waktu tu ada trend. Ada siri pergerakan. Pada waktu itulah kita akan menunggu kepada correction. Pada waktu itu, correction. Dan selagi dia tak sampai 100%, correction ini berlaku, kita cari untuk entry. Dan correction berkenaan adalah kepada support yang ini. Support yang ini. Bukan support bawah ni, bukan support bawah ni. Support yang ini. Inilah yang kita cari untuk trade. Di mana berlaku siri pergerakan. Dalam time frame yang ini, yang biru ni, ini baru saja low. Ini baru saja high. Belum ada siri. Ini higher low. The moment dia break, kita ada higher high. Baru ada trade. Dua fractal menunjukkan trend. Dan anda trade. Dua fractal. Bukannya satu. Kata kunci dalam trend adalah siri. Satu fractal bukan siri. Dua fractal baru siri. Okey deh. Jumpa lagi Faiz. Faham Faiz? Nampak. Tapi ikut. Ambil masa tapi ikut. Dua fractal, dua pecahan baru dapat kata ada siri pergerakan. Kalau baru satu, mana ada siri? Tak ada lagi. Satu set lah. Ada satu set. Dan barulah kita kata ada trend. Sebab yang dalam ini bila first breakout, dia baru saja low dengan high. Dia belum ada siri. Dua siri pergerakan, dua fractal yang ada trend. Sama ada bentuk macam ini ataupun bentuk macam ini. Dan kita ada trend. Now, apa jenis correction yang kita boleh tunggu untuk nak letak entry? Ada soalan mengenai yang ini yang kita dah cover sejak dari Jumaat semalam. Kita dah cover benda ni. Jadi bentuk pergerakan motif yang membawa kepada breakout higher high, lower low. Kalau kita short ada tiga. Yang pertama dikenali sebagai motif. Sifat motif wave 1. Wave 2 tak boleh masuk wave 1. Bawah wave 1. Wave 3 tak boleh paling pendek. Wave 4 tak boleh masuk wave 1 balik. Nombor 2 adalah lanjutan. Ataupun extension. Sama ada extension 1, extension 3 ataupun extension 5. Itu salah satu dia. Nombor 3 adalah diagonal. Itu diagonal. Lebih sideways sikit move dia. Itu berkecamuk sikit. Itu yang kita sedang jangka untuk US dollar sekarang. Itu tiga jenis pergerakan membawa kepada trend. Tiga jenis. Now, hari ini kita cover kepada korektif. Bila yang ini, bila yang ini. Yang ini berlaku. Yang ini berlaku. Boleh? Setakat ini ada soalan tak? Saya tak nak pergi bawah, pergi depan, pergi belakang balik. Setakat ini ada soalan tak? Dan kita akan, dan benda-benda ni, Hakimi pun dah start rekodkan, iaitu anda akan nampak bagaimana penggunaan aided wave
untuk nak jangka apa, kita selalu lihat kepada time frame mana punya trend. Di situlah kita gunakan Elliott Wave. Bukannya trade Elliott Wave. Kita gunakan structure Elliott Wave, kita gunakan mapping Elliott Wave, tetapi kita tak melukis Elliott Wave cuma kepada Elliott Wave. Kita lukis Elliott Wave, hukum Elliott Wave ni simple sangat. Hukum dia benda-benda ni je, iaitu motif dan korektif. Bila anda buat benda ni, anda akan nampak kan Kimi, bila rekod satu-satu, oh, anda akan nampak very interesting thing. Dia sama je. Faktor time. Ramai yang tak tahu bahawa Elliott Wave fractal tu adalah kepada faktor time. Time, masa. Correction tu time frame berapa? Kita sedang melihat movement time frame berapa? Extension dalam time frame berapa? Movement sekarang dalam weekly ke daily ke? Musim durian, harga durian tengah naik bulan 11. Contoh, kan, bulanan. Hari-hari dia turun naik dia. Itu tu hari-hari. Turun 20 sen. Itu harian. Kalau bulan 11 banding dengan bulan 3, beza dia RM3. Oh, ataupun RM20. Itu bulanan punya beza. Macam tu. Itulah fractal. Dan kita gunakan perkaitan di antara buah lah pula. Instrumen financial ni yang kita tahu pergerakan dia sama seperti dollar pair, yen pair, dan berkaitan dengan indeks untuk come up with market dynamic. Itu market dynamic. Dia tak ada benda yang stand alone. Dia seorang-seorang. Dia tiba-tiba pecut kan. Yang lain-lain tengok. Jangan bye-bye. Tak. Of course, kadang-kadang kita ada cerita macam Brexit, macam Turkish Lira kan. Kita ada macam cerita pasal minyak. Ada kadang-kadang ada faktor dia sendiri. Tapi dia akan mempengaruhi yang lain juga. Dia tak dapat stand alone. Mungkin mula-mula 2-3 hari dia sendiri. Lepas tu dia buat hal dia. Kita beli manggis. Betul je. Dah harga mahal batu tu, kau nak pergi SS2 kan. Sabarlah. Tahu SS2? Dekat rumah saya. Tak jauh. Okey. Jadi kita cerita pasal korektif hari ni. Korektif secara asasnya terbahagi kepada 2 kategori. Okey. Korektif secara asasnya terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama adalah simple correction. Nota-nota ni ada dalam Discord. Simple correction. Simple correction terbahagi kepada 3 jenis. Simple corrective. Yang pertama adalah zigzag. Okey, zigzag adalah struktur 5, 3 dan 5. Maksudnya yang ini yang merah ni, yang merah turun ni. Yang merah turun ni. Yang merah turun ni, dalam yang kecil dia ini ada 5, ini ada 3 naik balik dan ini ada 5 turun balik. Rupa dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Antara benda lazim dalam zigzag adalah movement dia move dalam satu channel. Itu antara benda lazim. Itu antara benda lazim. Untuk zigzag ni. Movement dia adalah movement dalam satu channel. Contoh. Kita jangka mana channel. EU. Mana EU kita? Dekat daily ni kan. Dekat daily ni. Jadi anda nak jangkakan ini habis kat mana? Mana channel? Insert channels equidivision ni. Okey. Movement ini dan ini. Macam mana lukis dia? Saya pun tak ingat, tak reti nak pakai dekat MT5 ni. Macam mana lukis dia, Jo?
Okey. Dan ini movement dia. Sebab tu ada jaga-jaga sikit benda ni. Ada jaga-jaga sikit ya. Ini apa dah mature. Ini dah mature ya. Tengok ni. Ini dah mature. Nampak? Anytime dia boleh habis. Untuk EU ni anytime dia boleh habis. Ni dah mature. Dia pun dalam ni dah sampai ya. Banyak confluence dia yang katakan dolar ni dah sampai. Tapering bang, tapering lah dia ya. Bukannya baru tahu semalam kan. Bukan baru tahu hari ni. Kita cerita tapering tu dah lama lah. Mana cerita? Tu lazim ni. Kalau anda lihat yang ni dah lebih-lebih. Okey. Jadi dia ditandakan dengan menggunakan 1, 2, 3, 4 dan 5 dan ditandakan dengan A. Di sini boleh, ini dikenali sebagai connector, sama ada dalam A, B dan C ataupun satu lagi zigzag ataupun whatever lah, WXY segitiga. Tu boleh kat situ. Laju tengah tengah type tutorial ni. Okey, dan sini adalah B. B lazimnya adalah satu correction yang lebih besar, sekitar 50%, atas 38.2 lah. B juga asalkan dia tak naik atas sebelah ni. Lazimnya B tidak mencecah 85.6%. Lazimnya. Kalau kita ambil Fibo correction, B tu tak jauh, tak sampai macam ni. Ni yang saya ceritakan semua tadi dekat sini. Mana korektif kita? Ni. Okey. B ni biasanya 50% ke 85.4%. Itu lazimnya untuk B ya. Okey. Kita tak tahu B habis kat mana. Exact dia tak tahu. Tapi kita boleh kira C ni kat mana. Okey. Jadi C kita akan ambil Fibo, extension dan C lazimnya habis dalam 100 ke 161.8%. Extension A ini. Jadi panjang C sama ada sama panjang dengan A ataupun lebih sikit. Okey. Kunci dia anda trade yang ni bila ini berlaku. Tu baru ada trade dia. Dan nak kenal pasti adakah dia buat zigzag ataupun benda lain adalah 5 ni, sini ada divergence. RSI dia ada divergence. Dekat C ni pula sebab dia 5 wave pun dia ada divergence. Dan confirmation dia adalah bila wave 3 sini berlaku. Situ baru anda letak. Kalau anda nak trade zigzag, dalam saya tak tahu whether any textbook ada cerita pasal dia. RSI untuk 3 ni, RSI untuk wave 3 of C, bagi mereka yang pernah belajar edit wave tapi baru ikut sesi saya, tolong ambil nota ini. Bagi mereka yang pernah belajar edit wave tapi anda baru ikut sesi saya, tolong ambil nota ni. RSI, setting RSI dia adalah setting ni 13 kepada close. Okey. RSI untuk wave 3 dalam zigzag ni hendaklah membatalkan divergence wave 3. Maksudnya RSI 3 of C dia kena lebih ke bawah bacaan dia daripada wave 5 punya RSI dekat A. Inilah nota. RSI untuk yang ini hendaklah membatalkan wave 5 punya RSI.
Dia tak perlu membatalkan, maksudnya dia boleh divergence. Tapi wave 3 punya RSI kat sini, wave 3 punya RSI kena batalkan ini. Kena lebih rendah daripada ni. Wave 3 mungkin dia jauh ke bawah macam ni dalam wave A. Dia mungkin ada divergence, tapi wave 3 of C, RSI dia kena lebih rendah daripada wave 5 punya RSI. Barulah anda letakkan limit order. Jangan letak limit order dahulu selagi RSI 5 ni tak terbatal. Boleh? Jangan letak limit order dulu selagi RSI A ni, 5 of A ni tak terbatal. Jadi letak, bagi mereka yang menggunakan alert, anda boleh letakkan alert dekat MT5 anda untuk RSI, dekat lain-lain punya ni, dan letakkan dia punya alert dekat RSI wave 5. Itu adalah untuk anda trade untuk ni. Macam contohnya, ingat tak saya sebut mengenai ini, mengenai ini, sebab apa hari itu saya Santi, RSI wave 5, ini RSI wave 5. Ini dekat daily, ini untuk mereka yang position trade, bukan untuk mereka yang trade harian, Ingat tak saya sebut benda ni? Lain nak buat lain lagi. Okey. Ini adalah RSI wave 5. Wave 5 RSI dia. Okey. Jadi bila anda lihat di sini, ini adalah RSI dia. Wave 3 punya RSI kat sini dah membatalkan dia. Nampak? Wave 4 pullback. Santi, remember? Bila saya katakan ini bagi mereka yang position dah ada set up dia. Roslan, ingat tak kita cerita benda ni kan minggu lepas? Bila ini berlaku, then baru kita letak entry. Bukannya selagi dia tak break, anda tak letak. Ini satu, yes, baru satu siri. Bila ini berlaku, wave 3, then baru ada tunggu wave 4, ada tunggu satu lagi low. Kalau ada jangkakan ini adalah satu zigzag. Tu maksud dia. Itu minggu lepas. Bila kita cerita benda ni? 2 minggu lepas. Saya pun dah tak ingat. Anda nak tengok bila structure ini, ni kita kata 5, zigzag, anda tunggu ini 1, ini 1, 2, connector, dan turun 3. Barulah kita tunggu 4, dan bila ini berlaku, dan anda nak letak entry, anda letak entry. Dia dalam zone untuk EU ni. Okey, itu adalah untuk EU, zigzag. Tak ada dalam buku, saya tak tahu ada orang tulis dalam buku ke tak. Okey, nombor 2 adalah something yang dikenali sebagai flat. Flat simple, jangan trade. Dulu regular flat adalah favorite saya. Dulu sebelum COVID-19, wow, regular flat cantik, regular flat. Tetapi sekarang ni semenjak COVID-19 dengan regular flat kena COVID-19. Tak dapat. Dia punya prestasi turun. Jadi saya tak kongsikan setup untuk regular flat. Sebelum ni, regular flat ni bentuk regular flat. Regular flat adalah bila dia sama. Mana regular flat saya? Ni regular flat. Di mana B ni tak melangkaui permulaan correction. Regular flat, beza dia dengan zigzag tadi adalah, ini bentuk kedua. Bentuk kedua adalah flat. Flat terbahagi kepada 3 jenis, bergantung kepada kat mana wave B dia dan kat mana wave C dia. Okey, flat adalah structure 3, 3 dan 5. Okey, anda akan nampak momentum juga buat flat.
Dia tak ada mencanak-mencanak. Dia pun dalam satu rectangle kebiasaannya. Momentum. Anda akan dapati movement pun sideways, rectangle punya shape tu terbentuk. Lazimnya. Ya. 3 jenis. Yang pertama adalah dikenali sebagai regular flat. Regular flat. Yang 3 pertama dia ditandakan sebagai A. B dia tak langkau atas ni. Itu regular flat. Okey. Dan dia kena mencecah 85.4%. Ada yang kata dalam buku 90%. Anda ikut mana satu? Saya guna 85.4. Dalam buku 90%. Fibonacci retracement untuk A. Itu adalah B untuk regular flat. Diikuti oleh pergerakan dalam 5 wave. Ya, ditandakan dengan C. 5 wave dia adalah motif. Regular flat lazimnya akan diikuti oleh satu lonjakan dalam extension 1 untuk wave seterusnya. Itu regular flat. Dia lazimnya itu adalah satu fasa macam dalam ni adalah spring. Siapa yang faham spring, anda faham lah. Tak faham, tak apa. Itu adalah untuk flat. Ini adalah regular. Yang kedua adalah expanded flat. Expanded flat, B dia melangkaui atas ni dan C dia bawah daripada A. Itu expanded flat. Ini B, ini C. Dan jenis yang ketiga dikenali sebagai running flat. Dia tak sampai. B dia lebih. C dia alamak cenonet. Itu adalah dikenali sebagai running flat. A, B dan C. Flat ni payah tau. Saya tak suka lukis flat. Saya kalau dah jadi flat, saya akan cuba tukar jadi benda lain. Kalau setakat edit wave, banyak cara nak lukis. Flat, jangan trade. Simple. Kita sedang ada contohnya seperti Nikkei yang mungkin buat flat. Saya cuba untuk lukis benda lain. Biarpun dia memang flat. Ni maksud saya. Biarpun dia memang flat. Saya akan cuba untuk lukis benda lain. Ni. Ini flat. Ini flat. Ataupun dia dah habis. Tak tahu. Ini flat. Ni flat. Ni. The whole thing. Anda dapat lukis triangle. Itu flat. Even dekat macam FTSE sekarang. FTSE dekat H1. Dekat H4. Ni dah break. Entah, FTSE dah tak. FTSE tak dapat. FTSE dah break. Dia punya flat. Sebelum ni, ini mungkin adalah satu formation of flat. Kalau ini tak break, contohnya. Kalau ini tak break. Ini dah break. Kalau dia tak break, ini adalah flat. Ini A, ini B, dan kalau dia jatuh lagi, itu flat. Saya tak suka lukis flat. Sebab flat tu kita tak dapat nak trade. Kita melukis sebab nak trade. Bukannya kita melukis sebab nak pergi jual lukisan ataupun nak pergi buat gantung kat museum. Kita nak trade, faham tak? Sebab tu saya tak lukis. Saya cuba untuk lari daripada flat. Ada orang kata, bang, ini bukan ni. Ini memang flat, bang. Saya tahu. Memang itu flat. Tapi saya cuba untuk tak lukis flat. Sebab kita nak trade. Sebab kalau flat, dalam sistem 3711, kita tak trade. Simple dia. Kita boleh lukis macam-macam. Kalau setakat edit wave. Orang tunjuk itu flat, saya setuju. Tapi saya akan cuba untuk tak lukis flat. Itu sebab dia. Sebab kalau flat, saya tak trade. Dan semua benda tak trade bila kita nak trade kan. Bukannya kita nak buat pertandingan melukis edit wave. Kita nak trade. Sampai bila kita lukis je kan. Itu adalah flat. Jadi flat sistem saya tak trade. Dulu regular flat adalah favorite saya. Sekarang flat je saya tak tengok pun jatuh. Saya tak peduli. Dia prestasi dia jatuh.
Dan yang ketiga dikenali sebagai triangle. Triangle adalah movement 3 triangle. Movement 3, 3, 3, 3 dan 3. Di mana kita boleh lukis triangle. Okey? 3, 3, 3, 3 dan 3. Sama juga. Ada nampak saya lukis triangle, maksudnya saya tak tahu dia nak pergi mana. Saya akan cuba untuk tukar triangle jadi benda lain. The moment saya nampak untuk korelasi tak nampak, mungkin dollar, kalau tak nampak, saya jangkakan dia sideways, dia buat benda-benda yang pelik-pelik, saya akan lukis jadi triangle. Sebab saya tak trade triangle, simple. Kalau ada nampak saya lukis triangle, indecision, saya tak tahu dia nak naik ke nak turun. Goal ada, triangle, RSI dia, momentum dia kena membentuk triangle juga, ya. Kena membentuk triangle. Dia kena move dalam bentuk triangle dekat RSI. Kalau dia tiba-tiba satu ada thread macam ni, sini tak ada, ini tak ada triangle, saya akan lukis benda lain. Ya, tak boleh ada yang tiba-tiba count, tak boleh. Tiba-tiba down, tak boleh. Itu triangle. Sebab selain daripada penguncupan struktur, dia kena menguncup daripada sudut momentum. Itu triangle. Expanded triangle jarang berlaku. Expanded triangle ataupun bentuk apa? Semboyan tu. Bentuk apa? Bentuk ni . Apa nama dia? Lama tak masuk sekolah ni. Expanding. Allah, spelling bila nak tukar. Fahamlah. Expanding triangle. Itu jarang. Itu jarang-jarang. Teruk ya spelling. Triangle. Bila kereta api ada guys. Itu jarang-jarang. Bukan tak pernah berlaku, tapi jarang-jarang. Saya dapat lukis benda lain. Sebab tu saya tak lukis triangle. Saya akan lukis dia jadi benda lain. Banyak cara lukis dia jadi benda lain. Okey? Itu adalah untuk triangle. Jadi triangle saya tak trade. Dan yang kategori kedua, kita 15 minit lagi. Okey. Ni yang mula-mula dulu Joe takut, Roslan, Rosdi semua tak faham. Sekarang ni kacang kan. Dulu dia tak faham. Sekarang ni benda ni, alah, tu kacang. The thing is, itu adalah satu yang paling lazim dalam chart double error jadi betul. Iaitu complex correction. Complex nombor kategori kedua adalah complex corrective. Ini adalah paling lazim terutamanya dekat currency market. Dulu masa mula-mula Rosli, ingat tak? Tak faham lah apa kompleks-kompleks ni, WXY lah, double, triple XY lah, apalah kan. Apalah Zul merepek. Kita tengok, benda tu je. Benda tu je. Dia campur dua ni, itu je. Mula-mula apa benda lah WXY. Dulu-dulu senang je ABC kan. Masalahnya dekat MT5 tu tak ada WXY. Masa aku nak lukis satu-satu. Sebab tu saya start berlubang-lubang sekarang ni. Sebab WXY tak ada. Itu je sebab dia. Kena lukis satu-satu. Hujung minggu bolehlah juga. Kalau hari-hari kita nak lukis dia macam mana. Tu yang lambat. Kalau ada WXY saya akan ambil masa sikit. Dulu sampai kepala panas. Sekarang sudah dapat hasilnya. Mula-mula panas kan. Sunbi apa benda Zul merepek ni. Tu dah hilang sekarang ni sebab dah faham. Itulah. Setahun. Lama-lama tengok, alah benda tu je bang masa aku. Mula-mula tengok kan. Susah ke. Sekarang ni, Allah. Itu lagi. Dia simple dia. Bila berlaku zigzag ataupun flat, dalam kaki yang pertama, itu je. Dia tak boleh segitiga. Yang dalam kaki yang pertama, sama ada berlaku zigzag. Saya besarkan sikit. Berlaku zigzag. Kena besarkan sikit lagi. Dalam kaki yang pertama berlaku zigzag. Kita tanda A,
B dan C. Ini penting dalam market dynamic. Tak ada, bohong pian. Biasalah GWS. Okey. Ini adalah W. Okey. Kaki yang kedua, konektor yang kedua tu, dia tak break. Itu adalah double. Ini yang pertama dikenali sebagai double correction. Jadi dia yang kaki pertama ni, dia sama ada adalah satu zigzag ataupun satu flat. Kaki pertama. Kaki pertama tak boleh triangle. So kalau triangle dia jadi benda lain semua ni kan. Semua kalau dia jadi triangle, semua jadi triangle. Kaki pertama. Kaki kedua dia boleh jadi zigzag, boleh jadi flat, boleh jadi triangle. Kaki kedua. Yang X ni. Okey, dan kaki ketiga yang Y boleh zigzag. Lazimnya zigzag ikut zigzag lah, lazimnya. Boleh zigzag, flat dan juga triangle. Itu jarang lah, tapi lazimnya adalah dia boleh bentuk tiga ni. Ini benda yang paling lazim dekat currency market. Sebab kita ada dua central bank. Ini basically sideways market. Sebab dia correcting dua kali. Correcting dia dua kali. Ni sideways market tak menentu. Dia sideways. Ini lazim dekat wave 4. Lazim wave 4. Lazim lah. Ataupun dekat wave B. Dekat B, kecil-kecil dia, anak-anak dia, brokoli kecil dia, itu adalah double. Satu lagi adalah kita boleh jangka kat mana habis Y tu. Bila kita ambil Fibo dan kita letak entry dekat 100%, dan ini syarat dia. Dan sekali lagi benda ni tak ada dalam buku. Tolong ambil dia. Y dan W ni, Y dengan antara W dengan Y ni, dalam Y tu kita ada satu lagi, A dengan W, kaki pertama dalam Y tu. Dekat sini kena ada divergence. Sama ada dia 3 wave atau 5 wave, dekat sini kena ada divergence, dan dia biasanya habis dekat 61876.4. Kaki yang pertama dalam Y. Equal leg sama, tak kisah. ABC ke WXY ke, tetapi market dynamic dia tak sama, Rosti. Struktur korektif kecuali segitiga, penghubung apa-apa jenis, dan struktur korektif dalam apa-apa jenis. Anda nak tengok kaki yang ini berlaku dahulu, baru ada letakkan limit order. Dan di antara W dengan Y tak ada divergence. Maksudnya dia buat lower low. Tak ada divergence. Yang Y itu buat lower low. Pembetulan lekuk X lazimnya, lekuk Y lanjutan. Tiada momentum dia, lekuk Z dan lekuk Y. Ni apa WXYZ? Jadi lekuk Z lah pula. Sekejap. Itu sepatutnya dekat ni. Dekat WXYXZ. Nota ni banyak sangat pergi kiri, pergi kanan kan. Sampai saya pun tak tahu mana satu. Pergi cut and paste. Okey. Dan jenis yang ketiga adalah WXYX dan Z. Saya biasanya tak akan cuba untuk tukar dia. Sebab WXYXZ tu dia banyak cara, dia banyak tempat untuk tarik Fibo. Jadi dia payah. Jenis yang kedua adalah
triple correction. Ni adalah triple correction di mana kita ada A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B dan C. Masalah dengan struktur ni, anda tengok dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu, kalau dalam sistem saya tak gunakan triple correction. Sebab saya melukis sequence. Faham tak, Pian? Kenapa mula-mula anda nampak saya letak W, X, Y, X, Z kan? Lepas tu saya tukar balik. Sebab saya melukis sequence. Saya bukan melukis Elliott wave. Tu beza saya dengan ramai orang buat Elliott wave yang lain. Ya? W, X, Y, X, Z. Tapi kena cerita lah. X, Y, X dan Z adalah basically gabungan-gabungan yang 3 asas ni dalam ni. Saya akan buang W, X, Y, X dan Z. Bukan kata Zul tak tahu lukis dia. Kan? Sebab saya mengira sequence. Faham tak? Maksud saya, jumlah lekuk kat situ sama dengan jumlah lekuk motif. Bang, kalau triple 5 wave, macam mana triple 5 wave? Kalau triple 5 wave, apa tu? Saya tak faham. Type balik, Wong, saya tak faham soalan tu. Saya tak akan lukis, kalau dia sedang terbentuk, saya lukis dahulu. Saya akan tukar benda ni kepada W, X dan Y. Itu dia. Ya, untuk jadikan dia sebagai 1, 2 dan 3. Boleh? Saya akan truncatekan dia. Saya tak akan lukis W, X, Y, X dan Z. Sekarang ni faham kenapa? Faham kenapa saya tak lukis W? Masa dia terbentuk, saya kena lukis dia. Lepas tu saya akan cari cara mana satu, extend W kat sini ke ataupun W extend bawah ni. Sebab saya nak tengok sini sampai 1618 ke tak. 5, 3, 5, 3, 5. Triple 5 wave. Apa tu? Wow. Okey. Struktur ini adalah sama dengan struktur diagonal. Jumlah lekuk dia. Sebab tu dalam sistem saya tak lukis W, X, Y, X, Z. Sebab kalau tak, dia jadi subjektif. Masalah dengan menggunakan Elliott wave, dia menjadi subjektif. Saya tak nak buat benda subjektif. Jadi, saya akan jadikan lukisan tu sebagai benda lain, iaitu double correction. Saya harap ini menjelaskan. 5, 3, 5, 3, 5. Yes. Apa 5, 3, 5 tu? 3, 5. Sebab itu saya tak lukis dia sebagai W, X, Y, X, Z. Disebabkan oleh kita melukis sequence. Kita mapping sequence. Kita bukan mapping Elliott wave. Kita menggunakan Elliott wave untuk nak penandaan mapping. Bukannya mapping Elliott wave satu-satu. Itu yang saya buat. Faham? Itu beza saya dengan ramai yang lain yang buat Elliott wave. Sebab saya ada masalah dengan triple correction ni. Daripada sudut sequence, hukum asas dalam Elliott wave 5 dan 3. W, X, Y, X dan Z melanggar hukum asas dalam Elliott wave, iaitu 5 dan 3. Sebab lekuk dia ada 5. So, ini kalau ikut Elliott wave, dia menjadi motif. Kenapa dia jadi korektif? Itu sebab dia. Sebab itu saya jadikan dia sebagai 7 swing instead of 11 swing.
Faham? Jadi bagi mereka yang pernah belajar Elliott Wave sebelum ni, saya harap saya jelaskan dengan jelas ya, kenapa saya tak adakan dia dulu. Lepas tu saya akan tukar dia. Saya tak akan biarkan dia dekat cat saya. Sebab 5 dan 3 itu adalah yang saya pegang. 5 dan 3. Asas muka surat pertama. Okey? Jadi entry dia sama seperti W, X dan Y. Bila kita dapat yang W ni, ini trunket. Ini akan jadi trunket. Jadi W, X, Y, X, Z saya elakkan trade. Seperti FTSE dahulu. Seperti Euro, US dollar dahulu. Bukannya saya tak lukis, tapi masa dia tengah buat, lepas tu saya akan tukar dia. Masa dia tengah jadi, the best kita nak ni kena lukis dia sebagai benda tu, dan kita tahu dia masih lagi korektif. Jadi kita lukis lah. Tapi lepas tu kita akan tukar dia. Sebab kita nak trade, kita pegang sequence, kita bukannya pegang Elliott Wave. Tu sebab dia. Saya harap ini jelas ya. Okey, jadi ada yang purist untuk Elliott Wave tegur Zul. Itu W, X, Y, X, Z. Saya cakap, ya betul. Tapi, kalau saya pegang kepada asas Elliott Wave 5 dan 3, W, X, Y, X, Z tu langgar hukum. So, saya nak pergi pegang asas kepada lanjutan. Ini lanjutan. Sebab tu saya tak pergi, ini 2 lanjutan. Ini 2 lanjutan. Satu saya tak pergi pegang kepada W, X, Y, X, Z. Saya pegang kepada konsep asas 5-3. Jadi kesemua ini berlaku dekat yang korektif ini tadi. Yang ini tadi selepas trend terbentuk, 2 fractal, bentuk-bentuk zigzag, W, yang kita trade 2. Zigzag dan W, X, Y. 2 ni kita trade. Dan anda nampak cat saya penuh dengan benda ni saja. Kecuali kadang-kadang ada segitiga, lepas tu saya tukar balik. Entah. Tak, dia bukannya dia tegur sebab apa? Dia tengah belajar. Bukan dia tegur, dia belajar. Jadi apa yang dia tahu, dia kongsilah. Baguslah Sunbi. Elliott Wave ni tak ada benda betul. Masalahnya bila orang ambil Elliott Wave sebagai satu Holy Grail, dia saja betul. Itu tak. Saya tak katakan lukisan saya ni betul. Saya tak kata lukisan saya ni betul. Saya cuma mengambil high probability. Ingat tak apa kita tunjuk semalam? Tu yang saya buat. Jadi masalahnya bila trader cuba berlawan. Macamlah kau bayar aku punya withdrawal. Peduli apa aku? Saya macam tu. Saya pegang benda tu. Faham? Saya tak ada cerita saya betul, dia salah. Tak ada. Oh, dia kata betul. Betul lah dia. Kepada konsep dia betul lah. Itu je. Dalam trading tak ada orang betul. Siapa cari betul? Tak ada. Mekah tu dah buka. Pergi menajat kat situ. Tak ada cerita betul. Dalam trading tak ada orang betul. Yang betul adalah kepada anda. Yang sistem yang anda pakai dan penjagaan duit. Pegang benda tu. Broker suruh dia tegur. Mungkin kot. Tak ada. Yang kita buat adalah kepada probability. Everything is all probability. Itu trading. Ini mungkin 3. Tengok UK 100. Ini mungkin 3. Ini mungkin 4. Dan kita dah ada extension mungkin. Kenapa kita masih lukis dia ke atas? Disebabkan RSI dia dah membatalkan divergence. Sebab tu kita katakan ini adalah wave 5. Divergence sebab yang besar. Itu je. Oh, dia nak kaya pergi Kompak Bank. Dia biasanya yang tanya, saya jujur je. Pian, kalau orang tanya kan, entry kat mana? Boleh kaya tak trading? Saya jawab macam ni. Kalau nak berjudi jangan trade. Sebab trading adalah satu perniagaan yang sama. Anda buka kedai belum tentu kaya. Saya jawab macam tu.
Kalau nak berjudi, ini bukan tempatnya. Kalau nak berjudi, ada hari Rabu, ada hari Sabtu, ada hari Ahad. Ada kuda depan tu. Dah macam buka lagi tak? Saya tak tahu. Macam buka lagi tak? Kat situ. Trading sama macam anda buka bisnes. Itu trading. Dan everything kepada bisnes adalah kepada pengurusan risiko. Pegang benda tu. Saya jawab macam tu. Kalau nak berjudi, jangan trade. Sebab ini bukan skim cepat kaya. Tu. Kan? Ini bukan skim cepat kaya. Sebab itu saya tak, kalau setakat paling simple untuk saya lah, baik saya buat signal service, charge kepada orang kan, satu kepala $1,000 kan. Kalau anda rugi, saya bayar balik. Oh, hebatnya. Tapi tak ada benda garanti dalam trading. 5 minit je buat apa? Buang masa kan. Betulkan mentaliti orang tu. Jadi kalau dia nak marah kita, bukan dia bayar withdrawal kita. Macam tu je. Saya macam tu. Saya pegang benda-benda macam tu. Satu, saya tak layan orang nak gaduh. Saya tak layan. Sebab buang masa. Dan sebabnya bila anda berjudi, anda akan ego tau. Sebab dan ramai orang dia akan cari signal. Tahu tak kenapa ramai orang suka cari signal? Dia tak nak nampak macam dia bodoh. Faham tak? Dia nak orang lain yang nampak bodoh. Tu sebab dia. Dia tak nak nampak dia silap. Orang macam tu tak dapat trade. Orang macam tu tak dapat trade. Sebab itu saya lebih suka kepada perkongsian. Dan pegang benda ni. Tak ada orang betul dalam trading. Tak ada. Yang betul adalah anda ikut sistem anda jaga duit. Yang saya cuba kongsikan kepada anda, pemahaman pasaran, pemahaman struktur dan pembinaan sistem yang kena kepada diri anda. Itu biasa. Itu biasa. Tapi yang lagi teruknya, sambil belajar, sambil cari signal. Itu akan menyebabkan anda tinggalkan benda yang anda belajar. Saya jamin benda tu. Jangan. Anda belajar. Signal. Jangan satukan. Jangan satukan. Dan itu sebabnya saya tak update Outlook tu tau. So ada orang ambil sebagai signal. Satu. Tak dapat. Belajar, fahamkan dan cari apa yang sesuai kepada anda. Itulah trading. Kita akan kita dah pukul 7 ni, semua main layan je. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Baca balik nota-nota ni, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 untuk analisa pasaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa pukul 8.